Belum buat announcement. Semua nanti aja. Mesti buka. Cuma dia ada. Suara okey? Alright. Clear. Clear? Tak pelan? Boleh. Clear. Clear. Okey, kita mulakan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa khabar semua? Hari sihat? Alhamdulillah. Cek siapa? Cari matahari. Taklah, ada wajah-wajah yang biasanya ada belum sampai ke tak sampai ke? Tu dah tengok. Sesakan Hina ada kat belakang. Duduk belakang. Okey. Okey, baik. Hari ni episod apa? 42. Pagi tu? Okey. Hari tu yang last kita bincang tentang apa? Ada yang lagi tak? Hadis kursi. Hadis kursi. Hadis kursi tu apa, Liza? Direct from Allah. Betul, Cik Maria? Cik Maria dia bersekolah tau. Ulum hadis dia kuat tau ni, Cik Maria ni. Macam ni Cik Maria? Betul. Maknanya tu Nabi yang bukan. Maknanya Nabi yang macam mana pula? Yang memberi penerangan according to Nabi punya. Yang memberi penerangan according to Nabi punya kefahaman. Betul ke? Memang daripada Allah SWT, tapi Nabi yang sampaikan. sampaikan. Okey. Itu apa beza dengan Quran? Okey, kalau hadis kursi kita kata firman Allah. Al-Quran pun kita kata firman Allah. Jadi apa beza antara Quran dengan hadis kursi? Satu apa? Sini tengok saya buat. Satu apa dia? Satu melalui malaikat. Satu melalui direct from Allah gitu. Tak juga. Tak masuk. Aku tak masuk. Cik tak masuk. Okey, aku macam nak masuk ni tu.
Dia cecek lah. Sama betul-betul daripada firman Allah. Daripada Nabi. Melalui malaikat juga. Jadi dua-dua melalui malaikat. Menguatkan lah maksudnya tu. Menguatkan. Oh, cerita pasal hadis kursi tak ada. Lagi-lagi siapa nak cakap? Cik Salimah mana? Ada tak? Cik Salimah. Cik Salimah. Semua entah daripada Allah ni. Okey, betul. Saya tak nak dengar lagi daripada Allah tu. Betul, tak ada masalah. Memang hadis kursi daripada Allah SWT kan, punca ucapannya daripada Allah SWT. Jadi apa beza? Kak Mariam, tengok saya punya tulan kan? Tunggu jawapan ke atau tunggu dia jawab? Nanti saya jawab tak boleh ikut kata Ustazah. Okey. Kurang sama kan? Oh, lebih kurang sama. Firman hadis kursi ialah firman Allah Mm-mm. dan Nabi Muhammad SAW bersabda. Jadi Ah. maknanya sampailah dari Allah ke Rasulullah, dan Rasulullah yang sebagai manusia yang bercakap cara dia. Cara dia. Sampai dia kita. Sama macam Cik Mariam ni. Cuma tak in sentence lah. Sentence. Waktu perancat tengok tak sampai. Okey. Betul tak Rasulullah? Hadis kursi kata punca awalnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita. Tadi saya tanyakan apa beza kan antara Al-Quran dengan hadis kursi. Al-Quran boleh baca dalam solat. Hadis kursi tak boleh baca dalam solat. Nampak ya perbezaan yang sangat ketara tau. Walaupun dua-dua kita kata firman Allah. Dua-dua daripada Allah. Tetapi hadis kursi boleh tak kita jadikan surah? Tak boleh. Kalau jadikan surah apa jadi? Sah tak solat? Tak boleh. Tak sah solatnya kan. Kira macam tak sesuai. Tapi kalau Al-Quran, kita bawa dalam solat. So ini perbezaan yang sangat ketara ya antara hadis kursi dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah, Ya. does the whole hadith from Allah, the exact words ataupun Betul. through his interpretation? The whole hadis from Allah. So that means word by word lah. Word by word daripada Allah, bukan interpretasi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadilah Cik Mariam katalah. Dia bukan Nabi interpret, tetapi itu memang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma itulah kita tak boleh untuk jadikan ia sebagai bacaan dalam solat kita. Walaupun kita kata itu firman Allah. Sebab kalau kita menyampaikan hadis kursi ini, kita masih lagi cakap ini adalah firman Allah. Sebagaimana Al-Quranul Karim. Okey, tentang hadis kursi tu kita bincang tentang apa? Okey, ingat tak? Hadis kursi tu riwayat siapa? Imam Muslim. Okey, pertama cakap tentang apa Kak Nisa? Mana Kak Siti Hajar? Nampak duduk belakang saya? Dia kecil duduk belakang. Tu kecil duduk depan, nampak senang mana. Okey, apa dia Kak Nisa first? Allah tidak zalim. Itu sifat Allah kan? Okey, Allah tidak zalim. Okey, kedua, minta hidayah dari Allah. Kenapa kena minta hidayah daripada Allah? Allah kata apa dalam hadis kursi ni? Allah kata apa dalam hadis kursi tu? Sampai Allah suruh kita minta hidayah pada Allah. Lagi satu. Besarnya. Apa benda tu? Dia print. Tengok. Tengok sikit tengok. Macam mana print dia? Apa teks yang besarnya? Hadis yang saya baca tu hari tu? Rasa? Serius? Tak tahu tak? Aku tak tahu pula. Besarnya kan?
Orang besar? Okey Kak Ram. Sebab dah print kan? Sebesar-besarnya tu kan? Yang kedua apa? Hidayah. Okey, hidayah. Ya Allah, main-main dia budak-budak ni. Cik. Betul tak? Besar ni, ya Allah. Ini kalau tak pakai mata tak nampak betul. Betul. Okey, sebab dia print penuh tu, mana dapat tu Kak Ram? Rumah Isyak. Okey. Wahai hamba-Ku, kalian semua sesat kecuali orang yang telah kami beri petunjuk. Yang kami beri petunjuk. Jadi, Maka hendaklah kalian minta petunjuk kepadaku, pasti aku memberinya. okey, semaknanya nombor 2 ialah minta Allah berikan hidayah pada kita. Sebab apa? Yang memberikan hidayah itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, minta rezeki. Dalam hadis cakap tentang apa pasal rezeki tu? Pakai lagi? Makan pakai. Jadi kita anggap itu sebagai rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang keempat, Minta ampun kepada minta Allah. ampun pada Allah. Yang kelima, Hamba tidak mampu memberi manfaat dan mudarat. hamba tidak mampu beri manfaat dan mudarat. Seterusnya yang keenam, Paling bertakwa ini mulakan keagungan Allah. macam mana paling bertakwa? Paling bertakwa mulakan. Manusia yang paling bertakwa, jin yang paling bertakwa pun tak boleh untuk menambah kekayaan Allah. Okey, apa yang seterusnya? Paling jahat Okey, paling jahat tak mengurangi Allah. tak boleh mengurangi. Tak boleh mengurangi apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, Allah beri setiap sesuatu permintaan hamba. Tidak kurangkan apa yang Allah. Tidak kurangkan apa. macam mana tak clear? Allah beri setiap sesuatu kepada hamba, tak mengurangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, nice. Number 9. Okay, amalan maknanya balasan ganjaran sesuai dengan apa yang kita amalkan. Seterusnya yang ke-10, Allah. kalau kita dapat yang baik, kita puji Allah. Puji Allah tu bagaimana? Alhamdulillah. Kalau benda baik berlaku kepada kita, nak puji Allah bagaimana? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau benda yang tak baik, alhamdulillah ala kulli hal. Okay, ada dua cara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Jika seseorang dia melihat sesuatu yang baik ataupun dia mendapatkan sesuatu yang baik, maka bacaannya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi kalau benda tu dia tak suka ataupun yang tak baik kan, namun dia masih lagi nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Okay, boleh Cik Ana dapat? Boleh. Pertama apa Cik Ana baca? Kalau kalau Ustazah tanya Cik Ana tak boleh baca. Dulu saya mengajar, Cik Ana tahu tak dia kata apa? Kalau suka baca alhamdulillah panjang. Kalau tak suka baca alhamdulillah pendek. Dah senang Ustazah. Gitu dia cakap dengan saya. Okey lah. Boleh lah. Okey, Kak Mariam ulang balik tadi. Ingat tak Kak Mariam? Saya dapat yang alhamdulillah ala kulli hal aja. Maknanya kena tulis saya. Okey, faham. Tulis. Saya sengaja tanya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu untuk perkara yang menggembirakan kan. Kita dah buat sesuatu, kemudian kita dapat menyelesaikannya dengan baik kan, semuanya sesuai dengan apa yang kita rancang. Jadi kita nak bersyukur pada Allah, kita ucap alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat.
Ini senang lah. Senang. Segala puji bagi Allah yang mana dengan nikmatnya sempurnalah setiap perkara-perkara yang baik. Okey, ini maksudnya. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi, dengan nikmat Allah tatimmus shalihat. Sempurnalah semuanya dengan baik. Kemudian ini alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap perkara, di setiap sesuatu yang berlaku dalam kehidupan kita. Ini benda yang kita tidak suka lah. Ada benda yang tak suka, ada perkara yang kita rasa tak best kan. Still kita ucapkan Alhamdulillah, tapi dengan cara Alhamdulillah yang berbeza. Yang ini yang menyenangkan. Baik, tadi kalau dapat perkara yang baik, kita ucap syukur. Kalau kita dapat perkara yang tak baik, Allah kata apa? Salahkan diri sendiri. Kenapa kena salahkan diri sendiri? Nampak tak Mariam? Kena tunggu. Kenapa kena salahkan diri sendiri? Sebab tak usaha. Tak minta Allah, Tak minta Allah. apa yang dia hajatkan. Apa yang dihajatkan? Allah tu tak pernah menzalimi hamba dia. Jadi mungkin tu kesilapan kita. Sebab tu kita dapat yang tak baik. Mungkin ujian ke apa. Mungkin ujian kau. Sama sikit. Ujian lah daripada Allah SWT. Cuma kalau kita buat perkara yang jahat, kita dapat balasan yang tak baik, maka itu atas perbuatan tangan kita sendiri. Kan? Allah kata apa tu? Wa ma asabatkum musibah. Allah maksudnya. Apa itu? Saya lupa. Minta maaf. Saya siapa ingat tu? Oh tak ada. Saya siapa ingat? Oh ya, Ustazah Fatihah bersampai. Hai. Anak murid sampai lambat macam mana? Tak ada. Sorry ya Fatihah, kurang macam. Tak apa, nanti kalau saya ingat saya baca kan. Tapi yang penting kita nampak beginilah, setiap apa yang kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas ikut kepada perbuatan tersebut. Kalau kita buat baik, Allah akan berikan ganjaran yang baik. Tapi kalau kita buat perkara yang tidak baik, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan balasan yang tidak baik juga pada diri kita. Okey, saya baca sikit ya perenggan yang di bawah muka surat 41, perenggan di bawah tu sekali ya, sebab nak komplitkan perbincangan kan. Ketika hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyedari semua ini, maka dalam jiwanya akan muncullah kekuatan pengharapan kepada Allah semata. Dan dia hanya menginginkan apa yang ada di sisi Allah. Meminta semua keperluannya hanya kepada Allah dan menunjukkan bahawa dirinya selalu memerlukan Allah. Jadi inilah bila kita fahami tentang hadis riwayat Imam Muslim itu tadi, kita akan menyandarkan semua perkara itu ataupun harapan kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang menunjukkan bahawa kita ni sangat perlukan Allah. Ada tak siapa-siapa tak perlukan Allah kat sini? Boleh cakap tak perlukan Allah? Boleh? Tak boleh. Setiap daripada diri kita amat memerlukan Allah. Impossible. Doa apa yang selalu saya ajar untuk menunjukkan kita ni sangat perlukan Allah? Ada doa untuk ibadat. Bukan. Doa-doa yang kita baca itu hadis. Oh, sorry. Tak apa. Tak salah mencuba. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ini doa yang biasa saya ajarkan, yang menunjukkan satu bukti bahawa kita ni hamba. Bila kita doa, wahai yang maha hidup, wahai Allah yang maha menguruskan segala sesuatu, padamulah aku memohon pertolongan, aku mengadu.
Jadi doa itu bukti bahawa kita sangat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua riwayat doa ini. Riwayat yang pertama menunjukkan bahawa itulah ungkapan kata yang biasa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jika baginda dalam keadaan yang susah. Jadi bila Nabi susah, Nabi akan baca doa ini banyak kali. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Kemudian dalam riwayat yang lain menunjukkan bahawa Nabi ajar doa ini dengan redaksi yang lebih panjang. Kalau doa kesedihan tu ataupun doa kesusahan, Nabi berhenti sampai Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith saja. Sampai situ saja. Tetapi kalau kita lihat pada satu lagi riwayat yang mana Nabi ajar kepada Fatimah. Panjang sikit kan? Biasa jika saya ajar doanya apa panjangnya? Kak Zah, ingat? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Terus aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Jadi doa ni panjang sikit. Doa ini yang panjang itu dibaca pada waktu pagi dan petang. So kita ada dua riwayat yang saling menguatkan antara satu dan yang lain. Jadi doa yang pertama dia cuma penggalnya sahaja. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ini riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad yang hasan. Tapi kalau hadis yang kedua, riwayat Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan juga. Dua-dua hadis itu adalah hadis yang hasan, di taraf yang kedua. Tapi tak ada masalah lah. Sebab ada orang tanya saya, kalau hadis hasan ni boleh amal ke tak? Of course boleh amal. Tak ada masalah. Yang penting dia bukan da'if. Kalau da'if tu, dia mesti ada perselisihan. Nak amal ke tak nak amal. Okay? Kalau hadis pada tahap sahih dengan hasan, proceed je, tak ada masalah. Jadi apa saya cakap bukan lewat mata ni sikit. Kalau hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kita panggil ini sebagai doa kesedihan. Dalam riwayat ini mengatakan bahawa Nabi SAW apabila baginda sedih ataupun ada perkara yang sangat susah baginda hadapi dalam hidup baginda akan ucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ada bahasa Arab tak boleh? Boleh? Boleh. Apa makna astaghith? Mengadu. Okay, pada Allah kita mengadu, pada Allah kita memohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai yang maha hidup. Wahai yang maha Qayyum maknanya apa? Berdiri. Selain itu, yang menguruskan kehidupan kita. Ini Asma'ul Husna ya. Dua ni. Ya Hayyu Ya Qayyum. Dia letak ini semua kering-kering kat sini. Sebaik soal vision. Semua boleh jawab. Kalau mic tak ada, mic juga pun saya jawab. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Okay, ini Asma'ul Husna ya. Jangan lupa. Jadi wahai yang maha apa tadi? Hidup. Wahai yang maha berdiri dan mengaturkan setiap sesuatu urusan dalam hidup kita ini. Bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghith, saya memohon pertolongan. Saya mengadu, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai sini saja kalau doa dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi berkaitan dengan doa kesedihan ini. Namun bila kita masuk dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, okay, masih lagi taraf hadisnya hasan. Dalam riwayat ini barulah menceritakan tentang doa yang diajarkan Nabi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Yang biasa kita kata ni doa Fatimah, betul kan? Doa Fatimah lain, zikir Fatimah lain. Zikir Fatimah yang mana tu?
Subhanallah 33 kali kan? Tadi apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah 33 kali. La ilaha illallah. Allah Akbar. Allah Akbar 34 kali. Baca bila tu? Sebelum tidur. Kenapa baca? Sebab stres. Oh, minta stres. Sebab tu baca. Lepas tu kuat tak? InsyaAllah. Yakin? InsyaAllah kuat ke? InsyaAllah. Habis kan takut juga. Apa tu? Apa tu? Dapat lipat baju. Betul juga lah. Dapat lipat baju sampai habis ya. Kalau tak takut esok lagi nak lipat baju. Okey, itu kita pada zikir Fatimah. Sekarang ni doa Fatimah. Doa Fatimah yang ni. Maksudnya, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li. Lekatkanlah daripada yang ni, terus masuk ke sini. Joy. Gabungkan saja. Okay. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Masuk di sini aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, kau perbaikilah untuk aku semua urusan aku. Okey, sya'ni kullah, semua urusanku. Wala takilni, dan janganlah engkau wakilkan pada diri aku ila nafsi tarfata ain. Maknanya semua urusan ni kita tak nak Allah yang serahkan pada kita semuanya. Sebab kalau kita yang buat ni memang tak ke mana. Senang kita fikir gitu. Ini menunjukkan bahawa kita sangat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita kerana sifat-sifat Allah yang ada padanya itu. Tentang Allah Maha Berkuasa, Allah, kalau kita rujuk pada hadis riwayat Imam Muslim tu tadi kan yang ada 10 points. Allah lah yang memberi hidayah, Allah yang beri keampunan, Allah yang beri rezeki. Jadi yang kita perlu minta hanyalah pada Allah, tidak boleh pada yang lain. Antaranya terkumpul ataupun terangkum atau yang betul, terangkum dalam doa ini. Okay, doa ini baca bila? Pagi petang. Sekali pagi, sekali petang. Macam makan ubat. Jadi maknanya bila kita baca doa ini kan, yang atas ni dah terangkum sekali, kita sedih ke, kita apa ke pada hari itu dah kita minta pada Allah dengan perkara yang sama. Taklah kita kata, oh bila sedih je baru nak ingat doa. Doa apa yang sedih hari tu Zahajah Ya Hayyu Ya Hayyu Ya Hayyu. Tanya. Ya Hayyu Ya Hayyu Allah. Apa benda Ya Hayyu Ya Hayyu. Jadi tak sampai terfatah akhir tu kan. So kalau kita hafal semua dah terangkum dah. Bila kita baca setiap pagi dan petang, alhamdulillah. Hari-hari kita baca, hari-hari kita minta pada Allah. Bila kita susah, makin kuat permintaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Baik. Ya. Boleh baca. Apa dia? Makan pun boleh baca. Saya nak buat. Malam ni boleh baca. Malam ni? Selain pagi petang. Boleh tak masalah. Cuma cara pengamalan ni ikut sunnah pagi dan petang. Tapi bila-bila masa sajalah kalau kita dalam keadaan yang sukar kan. Ya sebab kita ni kalau nak susah pun orang kata macam mana? Malam tak bawa. Kita tak tahu kan tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala malam ni mungkin ada masalah. Tiba-tiba mungkin ada perkara-perkara yang mendatang ni tentang kesusahan. Kita pun terus baca. Minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah berikan kekuatan pada diri kita. Biar Allah yang uruskan apa yang berlaku dalam hidup kita ini tadi. Sebab kita sangat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ustazah, wala tak apa? Wala takilni. Jelas tak? Aku tak tulis ni. Wala takilni, betul? Ada. Kenapa Kak Mariam? Ada titik tak ada? Saya Kak Mariam macam apa? tak sama. Betul Tak takut bacaan orang berbeza dengan bacaan saya kan? Betul cara saya tulis Betul tak? Betul. Okay. Wala takilni ila nafsi. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Janganlah engkau serahkan urusan aku pada diri aku. Tarfata ain maksudnya walaupun sekelip mata. Walaupun sekejap, kita tak nak Allah yang suruh kita yang settlekan semuanya. Kita nak Allah bantu kita supaya setiap masalah dalam hidup, setiap urusan ini Allah yang aturkan. Okey, baik, terus kita masuk pada muka surat 42. Maka sebab itu di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dengan surah Fatir pada ayat yang ke-15 yang didatangkan kepada kita di sini, ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah. Maknanya dalam Al-Quran dah ingatkan dah pada kita ni, yang kita ni manusia, hamba Allah, sangat perlukan Allah. Allah tak perlukan kita. Gitu keadaannya kan. Sebab apa? Wallahu huwal ghaniyul hamid. Kerana Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, bahkan al-hamid, maha terpuji. Okey, di sini Asmaul Husna ni yang mana? Al-Ghani lagi? Al-Ghaniyu Al-Hamidu. Ada dua ya di situ. Al-Ghaniyu Al-Hamidu. Okay, boleh highlight kan ataupun boleh bulatkan ke atau nak gariskan, ikutlah kepada keselesaan masing-masing nak buat apa. Yang penting tahu ini ialah Asmaul Husna, sifat-sifat Allah yang ada pada Allah yang menunjukkan bahawa Allah itu maha kaya dan maha terpuji. Kita sangat perlukan Allah. Allah pun tak kisahlah kita nak beramal ke tak nak beramal. Sebab kalau kita beramal, yang rugi, yang untungnya kita. Allah rugi tak? Allah tak rugi apa-apa. Sebab kita dah belajar hadis riwayat Imam Muslim tadi kan, tentang semua perkara yang kita perlu buat untuk Allah Subhanahu Wa Taala, yang kalau kita buat sedikit pun tidak mengurangkan ataupun menambahkan apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kekuatan pengharapan ini akan memotivasi diri untuk melaksanakan pelbagai macam kegiatan ubudiyah, iaitu penghambaan. Sama ada itu secara batin atau zahir maupun batin, sesuai dengan pengetahuan yang dia miliki. Manakala hamba Allah telah mengetahui keadilan, kemurkaan, siksa, kemarahan dan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala, dia pasti akan selalu rasa takut, cemas, waspada serta menjauhi segala hal yang mengakibatkan kemarahan Rabb-Nya. Okey, kalau kita ni, saya tanya soalan, apa yang buat kita selalu rasa motivated untuk beramal ibadah? Kita rasa motivasi datang untuk kita beramal ibadah. Pahala. Okey, lagi? Apa dia kakak? Teringat dosa-dosa kita. So kita rasa motivasi nak beramal ibadah. Lagi? Oh, takut bila-bila boleh go. Takut bila-bila boleh meninggal dunia. Sorry Cik Nai, saya kurang macam nak bagi tak katuk. Kalau tak dah, ingat kalau betul dah Asmaul Husna. Okey, bila-bila yang kita boleh meninggal dunia. Jadi kita takut kan, so kita pun beramal soleh. Okey, lagi. Apa dia? Takut dengan siksa Allah. Okey, dah 5 dah. 5 ke 4? 4. Kira kakak bagus. Tadi apa mula-mula? Pahala, okey. Second? Dosa-dosa, okey. Third? Takut mati, okey. Takut mati, okey. Yang 4 tadi, takut azab Allah. Yang kelima? Syurga, okey. Cantik. Lagi? Memandang kenikmatan yang Allah beri, okey. Lagi? Motivated.
Kuatkan iman. Untuk kuatkan iman, so kita nak, motivasi tu datanglah untuk kita beramal ibadah. 7. Gerak ke 10 boleh? Okay. Apa lagi? Dekatkan diri pada Allah. Okay. Itu yang ke-7. Yang ke-8 apa? Takut azab Allah. Tadi sebut dah azab Allah. Mencintai Allah. Itu rasa motivasi. Susah juga tu. Okay. Tengok orang lain beramal, kita rasa motivasi. Okay, cantik jawapannya. Nombor 9 dan 10. Last. Dapat mengawal emosi. Kenapa emosinya kakak? Kejap naik, kejap tu. Oh, kejap naik. Biasalah orang berhormon. Orang ada hormon kan, ups and downs kan. Lagi-lagi kalau belum pencen. Sorry. Lagi-lagi yang belum pencen kan nak datang. Dia nak datang, aduh, dia punya masalah. Rasa macam semua orang nak marah. Tahu tak? Rasa semua orang nak marah dengan sakit perut, sakit badan, di sebadan, semualah ups and downs. Okay, boleh. So, motivasi nak buat ibadah. Tapi kalau hormon tengah gitu, tak ada motivasi tak ibadah. Kau macam mana? Kalau kita kan, kita kalau hormon kita tengah kat bawah kan, itu malas tau. So benda malas. Tak kuasa lah. Macam mana kan? Aku tak kuasa, mengajar tak kuasa. Aku nak mengajar, ya Allah, aku tak payah Allah. Rasa malas nak hadap orang. Betul tak? Macam mana ibadah tu? Buat je. Tak kisah buat je tu. Buat je, paksa. Betul lah kena paksa kan, takkan tak solat pula belum lagi datang kaitan. Dia nak early pula, dah free pula. Okay. Jadi maknanya banyaklah perkara-perkara yang mendorong kita ni untuk beramal ibadah kan, yang motivate kita untuk beramal ibadah. Saya tak dengar satu lah. Satu word tu saya tak dengar daripada semua orang. Apa dia? Dapat mengelakkan kemungkaran. Okey, itu betul. Jadi kita nak motivate diri kita supaya kita ni beramal soleh. Selain itu ada satu pun. Tawaduk. Lebih tawaduk bila kita beramal, bila kita beribadah kepada Allah. Lagi. Okey, mungkin saya salah berikan soalan. Cik dah jawab yang banyak, tiba-tiba salah bagi soalan. Ini yang aku rasa nak angkat sekitar ni semua. Dah jawab yang banyak, dah 10, lebih daripada 10, tiba-tiba dia kata salah soalan geramnya aku. Okey. Patut soalan macam ni keadaan apa yang buat kita rasa termotivasi untuk beramal ibadah? Kita sedang berada dalam keadaan itu, sampaikan keadaan itu buat kita rasa motivate untuk beribadah. Kita rasa susah, bagus. Saya nak dengar tu tadi. Kita rasa susah. Bila kita rasa susah, kita akan rasa kekuatan kan untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu keadaan yang biasa yang ada pada ramai orang. Okay, kalau kita senang, tak apalah itu. Kalau kita susah, kita kusut nak bangun tahajud, senang ke susah? Susah juga. Tak boleh tidur sebab tu bangun tahajud je. Oh, okey. Betul juga kakak tak boleh tidur, tak bangun tahajud je lah, senang. Tapi kalau boleh tidur? Oh, terlajak perahu, boleh berundul, terlajak kata. Buruk badannya. Oh, kalau dia tidur tu tak adalah nak bangun tahajudnya sebab tak ada masalah kan? Seenam. Sealam. Tengah susah tak payah alam. Tengah susah tak payah alam. Bila senang kena letak alam. Okay, macam ni kita nampak. Kita seringkali beramal ibadah bila ada satu keadaan yang menimpa kita. Dia tak semestinya kita kata kita dalam keadaan tengah susah. Kadang-kadang kita ni mungkin nak buat keputusan,
Mungkin kita ni rasa macam kita ada satu projek yang kita nak selesaikan kan? Yang kita perlukan sangat-sangat bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang buat kita rasa nak solat lebih, nak doa lebih, nak zikir lebih, baca Quran lebih, semuanya lebih. Tapi once perkara itu settle, apa rasanya? Tak ada rasa nak solat lebih, tak ada rasa nak zikir lebih, tak ada baca Quran lebih, tak ada rasa nak angkat tangan lebih-lebih kepada Allah. Biasanya begitu. Tetapi saya nak relatekan balik dengan kita punya perenggan di sini kan. Dia kata apa? Bila manusia itu dia kenal Allah, dia tahu tentang Asmaul Husna itu tadi. Keadaan itu dia ongoing tau. Kita tak akan stop beramal ibadah. Sebab apa? Kita tahu tentang Asmaul Husna. Allah lah yang maha mendengar, maha melihat, maha mengaturkan, yang maha hidup, yang maha segala-galanya. Jadi bila seseorang ilmu Asmaul Husnanya sangat kuat, sangat mendalam, dia tak perlu tunggu dia susah untuk doa banyak-banyak pada Allah. Dia tak perlu tunggu dia dalam keadaan yang tak tahu nak buat apa, kusut baru dia rasa nak baca Al-Quran. Dia tak perlukan semua itu. Dia akan terus-terusan beramal ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia tahu tentang Asmaul Husna yang ada pada Allah itu. Jadi ini yang cuba dia sebutkan pada kita tentang bagaimana Asmaul Husna, ilmu tentang Asmaul Husna ini dapat memberikan pengaruh yang sangat kuat pada ibadah kita. Iaitu kita akan beribadah dengan sebaik-baiknya pada Allah tanpa kita fikirkan tentang aku ni tengah susah ke tak? Kalau tak, kita cuma beramal ibadah dan kita susah saja. Lepas kita senang, Allah dah keluarkan kita daripada masalah tu. Tak adalah, hai bye-bye lah. Lupa tak Ustaz kadang-kadang. Lupa? Cepat sangat lupa ya? Banyak urusan dia lupa. Banyak urusan dia lupa. Sebab urusannya senang. Cuba kalau urusannya susah. Kalau urusannya susah memang ingat Allah semata-mata tu. Ingat Allah, ya Allah, ya Allah tolonglah aku, ya Allah tolonglah aku. Jadi kalau tengah happy, tak ada ya Allah happy-nya, ya Allah. Tak ada. Dia tak ada gitu. Bila kita susah baru sebutan nama Allah tu selalu kat lidah kita. Zikir kita makin mantap kan, kita rasa nak bangun tahajud, kita rasa nak berdoa banyak pada Allah. Doa tak pernah baca pun kita baca. Ini dalam keadaan yang susah. Tapi sebenarnya kalau kita tu faham tentang Asmaul Husna, tentang ilmu ini, tentang pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan terus-terusan dalam keadaan yang konsisten beramal ibadah itu, tak kira dalam apa juga keadaan. Okey, sebab tu di sini dia berikan kepada kita dengan beberapa ayat Al-Quran untuk menguatkan statementnya yang di atas. Dia kata Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Allah kata gini, wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah sangat keras hukumannya. Jadi kita ni sekarang kita tahu Allah tu yang akan berikan azab pada diri kita. Dalam keadaan yang sedemikian, dalam keadaan kita tahu, dalam keadaan kita faham, kita akan terus-terusan beramal ibadah. Sebab tu ni kalau aku tak solat ni habis aku. Sebab Allah syadidul iqab. Ini sifat Allah, iaitu Allah sangat keras siksaannya, sangat keras hukumannya. Okey, itu Asmaul Husna ya, syadidul iqab. Seterusnya wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa kamu akan dikumpulkannya. Maknanya kita semua bila kita mati, Allah akan bangkitkan kita nanti daripada alam barzakh kan. Terus kita bawa ke mana? Ke mana? Dah bangun-bangun bagaimana? Nak di mana ya? Mana? Marina Bises Padang mahsyar. Itulah automatik lah, dia tak perlu. Dia terus akan pergi ke padang mahsyar. Jadi itu adalah kekuasaan Allah, sifat Allah yang ada pada Allah yang tak ada pada kita. So sekarang ini masa kita hidup, bila kita baca ayat Allah, kita baca Al-Quran, contoh di sini Allah kata ketahuilah sesungguhnya kamu akan dikumpulkannya. Sekarang ni kalau baca tak ada rasa takut, tak tahu nak kata apa. Dia mesti rasa takut. Nanti kalau mati Allah kumpulkan kita kat padang mahsyar, apa jadi dengan aku? Itu yang akan buat kita terus nak beramal ibadah dengan lebih baik. Kita akan mantapkan solatnya baik, baca Al-Qurannya baik, tahajudnya boleh bangun tiap-tiap hari. Kalau boleh bagus, Alhamdulillah. Kalau dapat, Alhamdulillah. Tapi ia ikut kepada kemampuan jugalah ya, jangan paksa kalau tak mampu. Sebab saya takut kalau ada orang yang paksa tahajud, nanti subuhnya Tertidur. Betul, dia kalau ada orang yang begitu, terkejut. Ada orang, dia fokus pada tahajudnya, tapi subuhnya dah tak boleh dah. Dia akan subuh, sebab subuh ni wajib ya. Subuhnya nanti macam dah gini.
Tak apalah baca dah pasal nak tidur kan, sebab dah tak tahan sangat mata. Dia tak berkualiti subuhnya. Jadi kalau dapat dua-dua sekali terbaik, alhamdulillah. Jangan sampai nak kerjakan tahajud nanti subuh kita jadi tak berkualiti. Jangan begitu. Kerana subuh itulah yang paling wajib yang perlu kita fokuskan. Okay? Tapi kalau dapat kedua-duanya baik, kedua-duanya dapat difokuskan dengan diamalkan dengan cara yang baik, alhamdulillah. Teruskan. Cuma ikut kepada kemampuan masing-masing. Seterusnya ya. Ayat yang ketiga di sini surah apa tu? Al-Baqarah ayat 209. Semua daripada surah Al-Baqarah ya. Baik, surah Al-Baqarah ayat 209 Allah kata fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, maka ketahuilah bahawa Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. Ayat ni nak kata apa sebenarnya? Ini kalau kucing lalu pun bunyi. Sebenarnya ayat ni nak kata apa? Apa yang boleh faham daripada ayat tu? Fa in zalaltu min ba'di ma ja'atkumul bayyinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Okey. Asmaul Husna di sini yang mana? Aziz lagi? Hakim. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Yang depan tu kata apa? Ayat yang depan tu. Fa in zalaltu. Apa yang tergelincir tu jatuh? Kurang amalan. Bukan dia macam ni. Kita ni sekarang kita tahu kan, tapi kita tak buat. Bila kita tak buat, kita tak ada alasan nak kata yang kita tak tahu di hadapan Allah. Itu maksudnya. Sebab tu dia kata fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat. Kalau sekali kalian tergelincir selepas kalian didatangkan dengan bukti-bukti tentang hukum hakam, tentang agama kita, kebenaran tentang sesuatu perkara, tapi kita mungkin masa dekat dunia ni kita hidup kita macam buat tak kisah je. Kita tahu perkara tu wajib, tapi kita macam alah tak payahlah je kan. Tahu benda tu dosa, buat juga. Okeylah tak apalah, sikit-sikit tak lur Cik Ana gitu kan. Ada orang dia begitu. Tapi nanti bila kita sampai di padang mahsyar, kita nak kata apa kepada Allah? Kita nak kata Allah lupalah hari tu macam mana? Tak ada maknanya. Kata kan, Allah saya mungkin misunderstand. Saya tak tahu kan. Tak ada orang ajar saya. Saya tak faham. Itu tak ada alasan. Sebab tu di sini Allah ingatkan tentang sifat Allah. Kalian nak pusing mana pun tak boleh pusing. Tentang amal ibadah ni. Nak kata tak tahu. Tak tahulah tahajud tu bagus rupanya. Kalau tahu buat dulu hari-hari gitu kan. Tak tahulah solat tu wajib. Kalau solat sunat ba'diyah qabliyah ni nanti boleh komplitkan kita punya. Tak tahulah. Tak ada benda-benda ni semua. Bagi saya semua orang dah cakap dah. Buih-buih dah kita cakapkan pasal benda-benda ni semua. Hadis Nabi kita buatkan banyak tentang solat, tentang puasa, tentang amal ibadah supaya kita beramal ibadah. Tapi kalau kata tak tahu, contoh saya kata kan, semalam kalau siapa tengok saya punya IG, saya dah cakap pasal iddah kan. Betul tak tu? Kalau kita orang perempuan kata, saya tak tahu pula kalau suami saya mati kena iddah 4 bulan 10 hari. Nak cakap kita depan Allah? Tak boleh. Nak pusing mana? Nak pusing mana kita? Tak boleh pusing. Sebab tu Allah kata, aku Azizun Hakim. Aku Maha Berkuasa, aku Maha Bijaksana. Kau nak kata apa dekat aku? Sebab tu Allah kata, fa in zalaltum, bila kalian tergelincir selepas kalian tahu tentang perkara yang benar, perkara yang jelas, nak pusing mana nanti kalau dah sampai pada mahsyar. Jadi kita tak boleh buat main hukum ya. Ini pesan Allah, tak boleh buat main hukum. Kalau Allah kata 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari lah. Jangan tiba-tiba nak pergi downgrade lagi 1 bulan. Tak boleh, tak ada privilege, kita tak ada privilege. Melainkan kalau kita ada kes-kes yang tertentu lah. Kan, yang kita tak boleh elakkan, itu memang ikutlah pada keadaan. Tapi kalau kita alhamdulillah boleh jalani iddah itu 4 bulan 10 hari dengan baik, itulah bagi saya ketakwaan pada Allah yang sangat tinggi. Lagi-lagi pada zaman sekarang memang tak mudah tau. Yang kita orang perempuan selalu suka keluar rumah Cik Ana. Kita sikit-sikit nak keluar. Kalau tak keluar rumah macam gila kat rumah. Rasa macam tertutup gila aku kat rumah ni lah. Kalau seminggu nak keluar. Gitu keadaan. Lagi 4 bulan 10 hari kalau tak keluar rumah.
macam nak gila lah, betul lah, itu ayam aku juga. Ayam masak kita cakap, macam nak gila tu kat rumah 14 hari so kan. Bila lepas 14 hari kau pergi gelang lah. Beli emas. Mak kita, ya Allah, terkejut aku. Betul-betul bayar niat nampak. Tapi maknanya kita faham tentang iddah itu sebagai sebagai wanita, bila kita tahu kalau suami kita meninggal, kita kena jalani iddah 4 bulan 10 hari. Tak bolehlah kita nak langgar kalau kita tidak ada apa-apa kes yang memang boleh memudaratkan, sebab kan ada orang sakit gitu kan. Ada orang dia perlukan untuk buat satu perkara yang memerlukan dia untuk keluar dan sebagainya. Kita tak apa dah. Tapi kalau boleh taat pada Allah, ikut hukum Allah, sebab tu dalam Al-Quran bukan kita yang kata tapi Allah yang kata. Nabi SAW yang juga sebutkan tentang hukum itu. So kalau kita dapat ikut, alhamdulillah. Tanda betul-betul kita menjaga syariat Allah. Kalau tak buat dosa ke tak sebenarnya? Dosa. Bahaya benda dosa, jangan buat main. Pasal iddah ni. Sebab ramai orang dia rasa macam tak ada apa-apalah. Macam kita ni dah tahun 2023, ya Allah, zaman FB, TikTok ni semua takkanlah masih nak iddah-iddah ni. Macam buat tak? Kena. Buat dulu gitu. Apa dia? Macam buat dulu. Buat don't know, I don't know. I don't know anything lah. Nanti depan Allah, I don't know jadi I know. No, I know, but I forget. Masa makcik-makcik, sorry. Masa makcik-makcik kan, tiba-tiba I don't know speaking English. Macam-macam lah kan. So dalam keadaan begitu, bila kita ni tahu tentang hukum, kita tak boleh buat main tentang hukum tu. Jaga baik-baik hukum tersebut, sebab nanti di hadapan Allah, bukan kata Allah tu tak tahu, Allah tahu. Kita je yang tak dapat. Ya, Cik Ada. Tapi yang nanti kata kalau dah beda pun boleh kita untuk ilmu, tak boleh ilmu saja. Tak boleh saya. Walaupun ngaji kan? Walaupun ngaji. Tak boleh. Kalau saya boleh, saya tak boleh, dia tak percaya juga. Saya biarkan. Dia tak percaya juga. Tak apalah. Suka hati dia lah, tak percaya. Yelah, kadang-kadang betul. Kadang-kadang ada orang macam kata bolehlah apa lagi. Bolehlah kalau guru datang rumah ke. Mungkin kata Ustazah dalam rumah saya 14 hari boleh. Mungkin lah kalau kita boleh arrangekan kita boleh arrangekan Ustazah datang rumah kan, untuk waktu tu saja kita bayar Ustazah lebih ke apa. Okey lah, ikut pada keadaan-keadaan lah. Lagipun sekarang menuntut ilmu dah boleh tengok dekat Facebook. So tak ada alasan lagi kan nak cakap kena keluar juga menuntut ilmu, tak ada live lah apa. Boleh. Cuma kita nak buat ke tak nak buat, itu saja. Okey, ataupun kita kata macam nak pergi pasar. Okey, nak pergi pasar kan. Oh tak ada orang lah nak pergi pasar. Okey lah, nak pergi pasar sekejap je lah, beli balik. Jangan pula merenda. Jangan pula duduk minum kopi kan. Makan kek. Selfie. I like coffee bean. Kalau kita tak boleh lah. Maknanya kita keluar tu dengan keperluan. Tak ada orang nak tolong belikan barang pasar kita. Habis kita nak makan apa? Balik pasar. Yes, kerja begitu. Kerja maknanya kerja waktu tu pergi terus balik. Tapi dengan syarat tak boleh pakai tak boleh berhias So pandai-pandai lah. Pakai warna hitam, tak boleh make up, ni semua keadaan kena jaga. Tapi takkan nak kata kena berhenti kerja pula 4 bulan dulu ni. Tak boleh pula kan macam tu keadaannya kan. Cuma kalau dapat company yang faham tentang agama tu, alhamdulillah lah. Okay. Mana ada cakap tu mana susah. Yelah kalau kerja masjid contoh kalau kerja masjid ke mana-mana company yang memang ni lah, itu saya rasa satu bonus lah yang boleh kita dapat lah kan kalau kita kerja tempat-tempat yang macam ni. Tapi kalau kita kerja dengan company luar memang tak boleh lah. So kita still kena keluar bekerja, maknanya kerja tu kerja saja. Jangan tiba-tiba menjalin hubungan tersuka tanpa sengaja pula dalam iddah ni. Tak boleh. Tiba-tiba nantilah lagi 2 bulan. Bagi pula tak boleh. Tiba-tiba lagi 2 bulan. Kau dah kenapa? Lagi 2 bulan aku habis iddah kau datang minang. Perkara-perkara kita dibenarkan. Okey. Sukanya orang belakang tu. So kita tak boleh lah nak hina orang ke apa kan. Bermakna kita tu sebab dalam iddah ni dia ada banyak perkara yang perlu dijaga. Tujuannya ialah mungkin ramai orang tanya kenapa kita kena iddah. Sebab tujuannya ialah untuk kita ini lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bayangkan
mungkin kita dah hidup lama dengan suami kita kan. Kita dalam keadaan yang mungkin sangat bergantung pada suami itu. Tiba-tiba suami kita meninggal dunia. Jadi maknanya di sinilah titik permulaan untuk kita membina hubungan yang sangat kuat dengan Allah. Saat kita rasa kita dah tak ada lagi pasangan yang sentiasa 24 jam dengan kita itu kat tepi. Ini keadaannya. Dan ada di kalangan para ulama kata pula untuk menghormati sang suami yang meninggal dunia. Keadaan itu kan, dia dah meninggal dunia, takkan tiba-tiba kita terus nak cari pengganti. Macam tak kena lah keadaannya kan. Tiba-tiba dah ada senarai pula. Suka banget. Betul, tiba-tiba dah ada senarai. Tak apa-apa kan. Kalau kita, selalu saya katakan, kita kalau orang perempuan, kalau kita meninggal, kita bukan memang marah lagi suami kita nak cari orang lain. Betul. Orang lelaki tak ada iddah orang lelaki tak ada iddah. Jadi macam selalu orang katakan tanah mak masih lagi merah, bapak dah nak kahwin lagi. Macam gitu ayat drama. Bapak dah cari yang lain kan. Tapi Allah berikan begitu pada orang lelaki. Keadaannya sedemikian. Bagi saya memang itu sesuai dengan fitrahnya. Lelaki dengan perempuan berbeza. Kita jangan kata, kenapa lelaki boleh, kenapa perempuan tak boleh. Allah ciptakan kita dengan fitrah-fitrah yang sangat berbeza. Okey? Lelaki fitrahnya, saya kata, dia sangat perlukan wanita. Jadi bimbang, kalau dia tak ada orang perempuan, mungkin nafsunya tak terkawal dan sebagainya, mungkin boleh masuk kepada kemaksiatan. Kita tak apa, kita 10 tahun jauh dengan suami pun okey lagi, saya kata. Betul. Kita jauh dengan suami, tak ada masalah, okey je. Tak ada sampai nak mencari lelaki lain, nak melampiaskan nafsu, tak ada. Tetapi lelaki berbeza. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan banyak perkara-perkara yang ada pada lelaki, kita tak ada. So kita kalau fikir, kita fikir daripada sudut syariat lah ya. Jangan kita fikir ikut nafsu, ikut logik. Kalau ikut logik memang tak jadi. Kalau kita ikut logik, kita nak semua sama kan. Okey, lelaki boleh kahwin 4, aku pun nak kahwin 4. Kita ikut logik itu. Kalau saya boleh mengandung, kenapa lelaki tak boleh mengandung? Kita fikir logik yang gitu. Biarlah dia rasa juga. Orang lelaki nak fikir, orang perempuan bagus asyik cuti je, aku pun nak cuti jugalah. Tak payah solat, tak payah puasa, bagus je orang ni. Kita kalau fikir secara logik, kita nak equal, kita nak semua sama. Sebab logiknya begitu. Tetapi Allah ciptakan kita bukan dengan logik akal, tapi dengan kebijaksanaan Allah. So bila kita balik pada agama, kita akan lebih faham, kita akan lebih tenang. Gini hukumnya, gini keadaannya, insya-Allah kita akan mudah untuk beramal soleh, untuk kekal dalam ibadah. Pertama tadi, bila kita kenal tentang Hakim, Allah itu Al-Hakim kan, Maha Bijaksana. Jadi kalau Allah tetapkan satu hukum, Allah tetapkan satu perintah, maknanya bukan saja-saja. Itu ialah dengan kebijaksanaan Allah. Itu akan jadi motivasi yang lebih tinggi untuk kita terus beramal soleh. Akhirnya memberi kesan yang baik kan pada amal ibadah kita. Inilah kita kata ilmu Asmaul Husna. Kalau faham, kalau dihayati, insya-Allah amal ibadah kita akan lebih baik. Kita nak beramal ataupun kita nak melaksanakan satu hukum pun jadi mudah. Walaupun sebenarnya susah lah kan, kita iddah ke apa pun susah. Tapi kita insya-Allah kita akan lebih tenang ketika nak mengamalkan hukum hakam Allah. Okey, baik, terus saya kat sini. Tak kala hamba tersebut benar-benar mengetahui keagungan dan kemuliaannya terhadap makhluk ciptaannya, maka nescaya hatinya senantiasa tunduk, tenang, cinta kepadanya dan rajin melaksanakan segala bentuk ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini banyak ayat Quran semoga. Dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Demikianlah kebesaran Allah, kerana Allah dialah Rabb yang hak, dan apa saja yang mereka seru selain Dia, selain Allah, itulah yang batil. Dan sungguh Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Jadi sifat Allah di situ Al-Aliyyu Al-Kabir. Okay, dialah yang maha tinggi dan maha besar. Surah Al-Hajj ayat yang ke-62. Seterusnya kita ada surah Al-Baqarah ayat 255. Wa huwal aliyyul azim. Okay, straightforward ayat ini menekankan tentang sifat Allah yang maha tinggi, maha besar. Al-Aliyyu Al-Azim. Okay, ada dua Asmaul Husna dan sifat Allah di situ. Seterusnya yang ketiga, surah Az-Zumar ayat 67. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah kata apa? Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi
subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan Allah. Maha suci Dia. Okay, subhana ni kita panggil sebagai sifat Allah. Okay, nama-nama Allah. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi. Jadi subhanahu wa ta'ala itu dua amma yusyrikun dan maha tinggi daripada apa yang mereka persekutukan. So kita nampak dekat sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dengan sifat-sifatnya, dengan nama-namanya, supaya kita ni lebih kuat rasa motivasi itu untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita faham pada hari ini bahawa beramal ibadah ni tak perlu tunggu masalah. Kita faham begitu kan? Beramal ibadah ni tak perlu tunggu masalah. Bila masalah datang baru kita rasa nak berdoa pada Allah, baru kita rasa perlukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beramal ibadah ni kepada Allah Subhanahu wa taala ialah sentiasa. Okay? Dia berterusan. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dah menegur kita banyak dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Isra contohnya pada ayat yang ke-67, Allah ingatkan kepada kita tentang keadaan makhluk. Okay, dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-67 Allah berfirman, wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Jadi dalam kitab boleh kata ni saya tengah syarah, tiba-tiba semua pusing-pusing. Mana ayat dia baca? Al-Isra mana? Tak ada, ini saya bagi tambahan supaya dapat dikuatkan dan diperbincangkan dalam kitab kita. Jadi dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-67 Allah ingatkan kepada kita, dan apabila kamu terkena bahaya di laut, kita kalau naik cruise saya kata, tiba-tiba laut tu bergelombang, apa rasa? Baca je, ya Allah, cepat dah sampai. Dia punya takut kan. Okey lah, naik cruise tu orang jalan-jalan, kita naik kapal terbang. Kita naik kapal terbang ke atas kan. Oh itu kalau tengah petir, kalau tengah memang kecut airport Ni kalau jatuh memang tinggal tama. Kita fikir gitu tau. Ni kalau aku jatuh ni daripada flight ni memang orang tak kenal lah. Tak tahu kepala mana, tangan mana, kaki mana. Barang-barang pun tak tahu bagi mana kan. Orang tak kenal. Nak kenal pun susah. Jadi kita pada waktu tu apa rasanya? Harapan kita pada Allah sangat tinggi kan? Oh dah mengucap dah. Dan doa tu kan dengan doa yang bersungguh-sungguh. Doa yang tak fikir lain. Kita punya doa memang khusyuk pada tu. Hanya ingat Allah. Ya Allah itu selamatkan aku. Ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita ucap dia punya gitu tau. Walaupun dalam hati, tapi ya Allah, dia punya takut tu, ingat memang, kita kata ingat Allah tak berhenti. Lepas kita dah landing. apa jadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masa tu tak ada ni nak berdoa lah. Masa tu tak ada. Berdoa lah, alhamdulillah, tapi dah tu je. Itu je cik Maria. Dia tak macam dekat atas tadi. Daripada awal berlaku tu sampai nak turun tu, tak ada satu pun yang dia kata gap dia tu. Advertisement tak ada. Dia terus-terusan baca doa tu tak berhenti tau. Bila kita turun, alhamdulillah selamat. Tapi lepas macam mana? Faham lah kan? Dah happy, dah sibuk, zikir pun hilang. Zikir hilang. Tak ada sebut dah. Subhanallah tu dah tak jadi lantunan. Kalau tadi kat atas la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dekat dah turun tu la ilaha illallah pun hilang dah. Hilang. Alhamdulillah sekali je. Alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah apa? Yang atas ke bawah tadi? Ya Allah. Alhamdulillah ala kulli hal itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Okeylah, tapi waktu tu saja kan. Lepas tu ada tak lagi? Tak, kita dah happy dah. Kita dah rasa selamat. Ini teguran Allah dalam surah Al-Isra tadi. Ayat yang ke-67. Allah kata apa? Dan apabila kamu terkena bahaya di laut, pada saat itu hilang lenyaplah dari ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru selain daripada Allah. Maknanya harapan kita pada orang lain tak ada ketika kita takut tadi dekat atas.
Kita dah tak fikir dah pasal mak kan, kita fikir pasal bapa, pasal suami, anak-anak semua. Tak fikir. Yang kita ingat apa tadi? La ilaha illallah. Itu je kita ingat. Ada fikir pasal harta, bank aku, duit aku kat bank DBS macam mana, KB bank banyak ni duit, belum lagi letak nama minis ni, kan? Tak fikir. Yang kita fikir, aku dengan Allah bagaimana? Itu yang Allah tegur. Tapi manusia ini, Allah kata, maka apabila Allah selamatkan kamu ke darat, bila Allah selamatkan kamu ke darat, tadi dekat laut kan, dia ditimpa bahaya, kamu berpaling tadah. Dah tidak mengingat Allah, Allah ingat diri kita. Dan memanglah manusia itu sentiasa kufur akan nikmat-nikmat Allah. Kita akan kufur. Kita tengok orang kalau dekat atas sudah tak ingat dan dia tangkal tak ingat tau. Orang kat atas tu, dalam keadaan tu, dia tak ingat lagi tangkal yang dia pakai tu, tak ingat. Tapi ingat apa? Allah. Kalau dia kat darat, dia selamat. Tangkal aku ni kalau tak pakai nanti kan nanti mati jin kacau. Pakai. Nampak? Tapi tak ada hal yang menakutkan diri dia untuk ingat Allah tu 100%. Tak ada. Ingat Allah. Dia akan selitkan makhluk ketika dia senang. Tapi bila dia susah memang 100%. Makhluk pun dah tak ingat dah. Dia ingat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang Allah pesan pada diri kita. Beramal ibadah maknanya bukan hanya pada waktu kita susah. Tapi beramal ibadah ketika kita susah dan senang. Sebab tu dalam sebuah hadis Nabi ingatkan kepada kita, kalian ini hendaklah bila kalian berdoa kepada Allah, Nabi sebutkan, siapa yang nak doanya Allah kabulkan, man sarrahu ay yastajib Allahu lahu inda syadaid. Kita ni kalau kita nak Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan doa kita, kabulkan doa kita inda syadaid, iaitu ketika kita susah. Nabi ingatkan wal karbi, dan susah dalam keadaan kita musibah, falyukthiri du'a fir raha. Hendaklah kalian banyak berdoa ketika kalian dalam keadaan yang senang. Bila kita banyak doa pada Allah ketika kita senang, kemudian satu masa Allah uji kita berhadapan dengan kesusahan yang sangat-sangat. Pada waktu itu kita berdoa, cepat Allah akan kabulkan. Ingat kisah Nabi Yunus? Apa berlaku kepada Nabi Yunus? Masuk dalam perut ikan. Okey, bila Nabi Yunus masuk dalam perut ikan, apa jadi? You know apa cakap Maria? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, kan? Dia doa kan dalam perut ikan kan? Dia stop tak doa? Tak stop. Sampai Allah berikan petunjuk pada ikan tu untuk muntahkan dia ke darat. Tapi Allah ingatkan pada kita. Allah kata apa? Dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-44. Allah kata apa? Falaula annahu kana minal musabbihin. Kalaulah Yunus itu bukan di kalangan orang-orang yang bertasbih, dia akan kekal dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Faham tak maksud ayat? Maknanya sebelum dia susah, Nabi Yunus ini memang orang yang bertasbih kepada Allah. La ilaha illa anta tu bukan dia sebut ketika dia dalam perut ikan tu, tetapi dah memang itu amalan dia, dah memang itu yang dia ucapkan, itu bertasbih kepada Allah, memang itu diri dia. Dia buat ketika dia senang dan ketika dia susah. Bila dia susah, itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bantuan kepada diri dia. Okey, Allah kata apa? Faltaqamahu al-hutu wa huwa mulim. Setelah itu, bila Nabi Yunus kan dia naik kapal kan mula kan. Dia naik kapal, kemudian kapal tu penuh. Bila kapal tu penuh, ada undian. Kena kurangkan muatan kapal, sebab kalau tak kapal tu nanti dia akan karam dan sebagainya. Jadi bila tarik undi tu dia yang kena terjun. Bila Nabi Yunus terjun, apa jadi? Ikan makan dia kan? Kalau kita fikir, ikan kalau dah makan kita mati kan? Jadi kunyah-kunyah. Jos. Tapi kita kena ingat ya, hidup kita, nasib kita, kalau pun kita masuk dalam mulut buaya pun, kalau Allah tak izinkan buaya tu telan kita, dia tak akan telan kita. Itu maknanya tawakal dan harapan kita sangat tinggi pada Allah. Kita tahu Allah tu bagaimana. Kan? Ada orang memang dia kena gigit buaya ke apa kan, hidup lagi dia tu ya. Hidup lagi, tapi ada orang yang mati. Ada orang kena patok ular, mati. Ada orang kena patok ular, tak mati. Maknanya, hidup mati kita ni pada tangan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kita secara logik tadi kita fikir, Nabi Yunus masuk dalam perut ikan tu. Bila mati lah. Tapi Allah kata pada ikan tu, jangan makan dengan apa. Akhirnya, ini kita pandang sebagai sejarah manusia. Tak ada manusia yang sujud pada Allah dalam perut ikan. Tapi itu yang berlaku kepada Nabi Yunus AS. Ada siapa-siapa kita pernah kata, oh cikgu tiba-tiba claim, aku pernah pergi Langkawi kan, snorkeling, tiba-tiba ikan masuk, aku sujud, oh zikir Nabi Yunus. Aduh, cerita tahun ni lah. Kalau hari ni kita dengar memang merepek lah, cakap apa sajalah makcik ni boleh-boleh Langkawi cerita macam tu. Tak masuk akal. Tapi kita nampak begini, bila Allah muatkan dalam Al-Quran, mana kisah yang betul. Kita tak boleh nafikan, tak boleh merepek lah, tak ada, tak boleh. Okay? Kita beriman, ini kisah yang betul, ini yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi Yunus tunduk sujud pada Allah dalam perut ikan itu sambil bertasbih. Tetapi yang paling penting poinnya ialah Allah kata, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Kalaulah Yunus itu dia bukan dari orang-orang yang sentiasa mengingati Allah, sentiasa bertasbih pada Allah, tentu dia akan tinggal dalam perut ikan itu hingga hari manusia dibangkitkan daripada kubur. Sampai hari kiamat dia akan kekal dalam perut ikan itu. Tapi Allah sebenarnya dalam ayat ini Allah nak ingat kepada kita, kita ibadah pada Allah bukan pada waktu susah sahaja. Tapi kita ibadah pada Allah, kita ingat pada Allah susah dan senang. Bila kita susah, kita teruskan ibadah kita, itulah yang akan menguatkan doa kita, akhirnya mudah. Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan kita daripada. Sekejap mak saya call. Hello? 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 Ya? Kenapa? Ya tak Kak, kenapa? Okey, kakak tengah mengajar, bye-bye. Okay. Nak telefon orang lain. Okey, terusnya di sini saya nak habiskan perenggan ni, boleh? Boleh. Okey, kita settlekan sikit. Apabila hamba mengetahui kesempurnaan, tadi saya dah habis cakap belum pasal Nabi Yunus? Dah settle dah? Belum Surah As-Saffat ayat 142 hingga 144. Dah settle belum kita tu? Dah settle. dah kata. Kita sama dah jelas. Mak saya nak dengar makcik saya, dia kalau nama saya bagus. Ingatkan dia sakit tu. Buat suspend. Ingat Allah lebih susah dan senang. Oh ingat, dah tutup dah tu. Ingat Allah susah dan senang, dah tutup. Okay. Ingat Allah susah dan senang. Baik, terusnya kita selesaikan perbincangan dalam bab ini. Apabila hamba mengetahui kesempurnaan serta keindahan Allah, maka pengetahuannya tersebut pasti memunculkan dalam dirinya cinta serta rindu yang teramat dalam untuk dapat berjumpa dengan Allah. Sebab itu Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Wa man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Siapa yang cinta untuk bertemu Allah, maka Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Tak diragukan lagi, cinta pertemuan dengannya ini pada akhirnya mendorong seorang hamba untuk banyak beribadah kepada Allah. Jadi ini tu perkara yang kita kata yang motivate kita, yang mendorong kita untuk beribadah kepada Allah, iaitu cinta yang sangat mendalam pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hari ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita tentang ciri orang yang nak sangat bertemu dengan Allah, yang sangat rindu pada Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi 2 ciri orang tersebut. Allah kata begini, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Maka siapa yang dia sangat mengharap pertemuan dengan Rabbnya, falyamal 'amalan salihan. Okey, satu tu Maka hendaklah dia mengerjakan kebaikan, makna amal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Jadi kita ni kalau kita cinta pada Allah, bukti kita cinta pada Allah, kita rindu pada Allah dan nak bertemu dengan Allah itu, pertama ialah mesti banyak beramal soleh. Kedua, jangan buat perkara syirik. Jadi Allah tetapkan 2 ciri ini. Kalau ada pada kita, insya-Allah.
Kita akan bertemu dengan Allah dengan sebaik-baik pertemuan. Baik, dengan demikian dapat diketahui bahawa dapat diketahui bersama bahawasanya ubudiyah yang terdiri atas beragam bentuk ibadah. Semuanya itu menunjukkan adanya pengaruh dari asma Allah, dari asma dan sifat Allah. Oleh sebab itulah sudah seharusnya setiap muslim mengenal Rabbnya dan mengetahui asma dan sifat-sifatnya dengan pengetahuan yang benar, dan dia juga sebaiknya mengetahui kandungan dan pengaruh dari tiap asma dan sifat tersebut serta keniscayaan mempelajari ilmu ini. Berbekalkan ini semua, seorang hamba Allah akan bertambah besar keberuntungannya dan bahagian dari kebaikan yang didapatkannya akan menjadi sempurna. Dari perkataan ini nak kata bahawa kita ni bila nak beramal ibadah, ianya juga ada asma dan sifat Allah memberikan pengaruh dalam keadaan kita nak beramal soleh itu tadi. Semakin kita kenal Allah, menerusi nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, itulah yang akan menjadi pemangkin yang sangat utuh untuk diri seseorang terus-terusan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui iman ini, keyakinannya kepada asma Allah Subhanahu Wa Taala yang baik dan sifat-sifatnya yang mulia yang menunjukkan keagungan dan kebesarannya serta hanyalah dia pemilik sifat kemuliaan dan sifat keindahan, maka hal itu akan mendorong seorang mukmin yang mentauhidkan Allah Jalla wa Ala untuk mengumpulkan segenap perhatiannya hanya untuk Allah. Baik dari segi kecintaan, keagungan, kemuliaan, kekhusyukan, pasrah, rasa harap dan cemas, keinginan dan hasrat. So, daripada perenggan ini kita faham, bila kita cinta, kita mengagungkan Allah, kita nak letakkan kemuliaan pada Allah, keagungan, semuanya adalah kepasrahan kita tawakal pada Allah yang mesti dengan kita kenal Allah itu bagaimana. Tentang sifat dan asma Allah tadi, masih balik pada Asmaul Husna. Demikian juga mendorong semangatnya untuk dapat menggapai redanya dengan cara mengerahkan daya serta upaya dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla, seperti melakukan ibadah sunnah setelah ibadah fardu. Jadi orang yang dia kenal kepada Allah, dia tak hanya berpada pada ibadah yang fardu. Contoh kita kata kita tak berpada pada solat 5 waktu, tetapi kita akan usaha untuk solat sunat kita. Qabliyah, ba'diyah, solat sunat duha contohnya. Tadi pun kita sebut tentang tahajud kan, kita akan usaha. Ataupun puasa. Kita tak berpada saja pada puasa di bulan Ramadan, tapi kita usaha untuk melaksanakan puasa-puasa sunat kita. Jadi ada orang mungkin dia kata tak apalah aku tunggu bayar zakat ke, tak gitu. Tapi orang yang dia kenal Allah, dia akan sentiasa berusaha untuk mengeluarkan sedekah. Jadi kita faham gini ya, Asmaul Husna bila kita belajarkan, dia akan buat kita untuk sentiasa berusaha, bukan hanya melaksanakan amal ibadah yang wajib, tetapi ia akan mendorong kita, memberikan motivasi yang sangat tinggi, sentiasa juga melazimi amalan-amalan yang sunnah. Jadi, bila kita buat kedua-duanya, itulah peluang untuk kita dapat cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab tadi pun kita tutuplah, hidayah dan taufik hanya pada diri Allah, tiada sesuatu pun yang dapat mencegah apa yang akan diberikan olehnya, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang akan dicegah olehnya. Tiada daya dan upaya kecuali bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Okey, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada perbincangan kita pada pagi ini? Pertama, apa dia, Cik Maria? Kau kasih sikit Cik Maria. 100% silap. 100% cintaku Ya faham ke tak lah, tak faham ya benda tu. Okey, 100% apa dia Cik Maria? Berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai manusia kita memerlukan Allah. Cantik kakak. Okay, seterusnya yang ketiga, Berterusan bersemasa susah dan senang berzikir pada Allah. boleh tukar ibadah. Boleh tukar ibadah. Zikir tukar ibadah boleh.
berterusan beribadah kepada Allah di waktu susah dan senang. Yang keempat, Cik Ana? Cik Ana, penuh. Ada tak? Tadi mula-mula apa tadi? 100% menyerahkan 100% tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi memerlukan kita sentiasa sebagai seorang hamba, kita sentiasa memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua tadi beribadah kepada Allah dalam keadaan susah dan senang. Yang keempat, siapa nak cakap? Kak Siti ajar, tengok saya. Kita amat memerlukan pertolongan Allah. Itu boleh masuk tak dengan perlukan Allah? Okey, tak apa, boleh. Boleh. Yang keempat, kita amat memerlukan pertolongan Allah. Ada yang kelima, yang terakhir? Bukan amal soleh dan tambahkan lagi amalan untuk dapat penciptaan Allah. Okey, melaksanakan amal soleh dengan ilmu dengan ilmu dan amal untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, alhamdulillah. Terima kasih semua di atas partisipasinya, penyertaannya untuk kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan motivasi diri untuk terus-terusan beramal soleh, memberikan kekuatan, kelapangan masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala juga berikan kepada kita dengan kesihatan agar kita dapat bertemu di pengajian yang akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.